Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna wa anta 'alaina qadir. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma ahfazna min kaidil kaidin wa min hasadin hasidin wa min sihris sahirin ya rabbal alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Allahumma man arada bina wa arada bi islamina wa arada bi a'radina wa manhajina wa bi dirasatina wa man hawlana wa masyayikhina bisu'in aw hikdin aw hasadin aw fitnatin aw sihrin aw fasadin aw syahna'in aw khiyanatin aw iftira'in aw saddin. Allahumma asrif 'anna syururahum waj'al syururahum 'ala nuhurihim waj'alhum ayatan wa 'ibratan li ulil albab ya sami'ad du'a. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang mulia ini, marilah sama-sama kita meluangkan masa untuk kita sama-sama tadabbur akan isi kandungan Al-Quranul Karim daripada surah Az-Zukhruf. Setelah daripada kita dengar beberapa karakter daripada isi kandungan ayat Quran daripada surah Zukhruf ini, sampailah kita pada pagi ini, iaitu pada perkataan Tuhan, firman Tuhan, iaitu ayat yang ke-66. Biiznillahi ta'ala kita akan mula di situlah. Kita akan mula di situ. Tetapi belum daripada kita nak pergi ke situ tu, kita nak tengok perhubungan sedikit di antara ayat yang dulu dengan ayat yang lagi kita akan nak baca ni lah. Jadi, ayat yang ke-65 tu, perhubungan di antara dua ayat tu. Mana ayat yang ke-65, 66 tu, jadi makna ia tak lari lah. Kalau kita tadabbur dengan cara jelas tu, ia tak lari. Lagu mana jadi Tuhan ada ayat kata, maka mereka itu puak-puak hak mengikut Nabi Isa alaihissalam, jadi ada perselisihan di kalangan dia. Setelah daripada kewafatan Nabi Isa alaihissalam, jadi seolah kata jadi selisih kaum dia tu. Jadi ghalib tu jadi gitulah. Ghalib tu jadi gitu. Dalam agama kita ni jadi juga, tetapi tak jadi seperti jadi dalam agama belum daripada kita.
Tak ada siapa dok dakwa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu anak Tuhan ke, jadi Tuhan ke. Tak ada dalam umat kita sampai situ. Tetapi ada perselisihan tu, hak tu ada juga. Sebab tu Nabi kata may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Siapa dia hidup lepas daripada ketinggalan aku ni, aku telah wafat gidah ni, lagi boleh tengok lah, lagi boleh tahu lah perselisihan yang banyak tu. Tu. Ada pun hak perselisihan dalam ayat Quran hak Tuhan royak ni, ya sakut paut dengan duk dakwa kata Isa tu anak Tuhan ratik. Kata dia satu juzuk daripada Tuhan ratik. Kata dia tu Tuhan selalu ratik dan sebagai beberapa perkara hak duk royak mari sini tu. Lalu Tuhan katalah, kata maka jadi binasalah, jadi kecelakaan lah bagi mereka yang zalim. Zalim tu dok kecek benar-benar bukan-bukan tu. Jadi kebinasaan bagi mereka yang zalim daripada gapo? Daripada seksaan hari. Satu hari seksaan yang sangat berdahsyat teh. Mana sangat teh lah. Tu. Jadi bersangat teh. Jadi Tuhan mentutupkan ayat yang ke-65 ni dengan kata min azabi yaumin alim. Daripada seksa hari berapa tu? Hari yang dahsyat lah. Hari yang dahsyat, hari yang berapa nama? Hari yang pedih. Allah kata seksa yang pedih, satu hari hak tiada taruh bagi mereka yang duk dakwa kata Nabi Isa tu bersifat sebagaimana kita sebut tadi. Di situlah Allah Subhanahu wa taala nak menyatakan kata hari yaumin alim tadi itu, hari seksa tu orang panggil hari gapo? Bila kau nak berlaku seksa bila kau nak nampak, bila kau nak jadi boleh kita itu kecak sungguh perkara hak Tuhan royak tu. Di sini ayat yang berapa? Ayat yang ke-90 ni hak kita nak mula pada pagi ni. Insya-Allah Subhanahu wa taala Tuhan nak menyata hak tadi tu. Sebab tu apabila kita perhati dengan cara jelas setiap ayat dengan ayat kamadiyah dengan ayat hak dahulu tu ia ada perhubungan. Juga di antara surah dengan surah. So Allah kata Al-Quranul Karim ialah satu kitab yang merangkungi yang sempurna setengah di atas setengah. Itulah Al-Quran Al-Karim. Al-Quran Al-Karim. Kita faham di situ jadi baik, jadi jelas supaya kita itu tak jadi kelangkabut dalam masalah faham kita. Jadi mari kita pakat tengoklah. Cuba kita pakat tengok dalam Quran tu. Tengok dengan mata kita sendiri supaya kita ni boleh memahami apa hak Tuhan ayat kepada kita. Tuhan kata auzubillahi minasyaitonir rajim. Tuhan kata hal yanzuruna illa as-sa'ah an ta'tiyahum baghtatan wa hum la yash'urun. Maknanya lagu mana? Maknanya dengan cara sepretah lalu, makna bukankah mereka itu tidak menunggu? Takkah mereka itu tidak menunggu malaikat kedatangan hari as-sa'ah, iaitu hari kiamat. Kedatangan hari kiamat kepada mereka. Kepada siapa? Kepada orang yang tunggu tadi itu. Dengan bermufajaah. Mufajaah ni mana kata dengan cara terkejut. Dengan cara terkejut. Padahal mereka itu tidak tersedar. Padahal mereka itu tidak tersedar. Itu makna secara sekali lalu lah kita kata. Jadi seolah kata Tuhan ayat gapo, mari kita tengok pentafsiran alim ulama kita yang dia itu nak beri di sini. Dia kata tidakkah menunggu? Tidakkah menunggu?
Pakai ulama kita pakai hal di situ makna menafi lah. Tidakkah menunggu mereka itu? Siapa mereka itu? Yakni al-musyrikun. Puak-puak musyrikun. Wawul jamaah tu makna al-musyrikun dah lah. Al-musyrikun dah tu riwayat kata fahal yanzuruna. Wawul jamaah tu kita selit situ sikit nah. Selit situ sikit makna kata iaitu puak-puak musyrikun. Musyrikun ini al-mukazzibun, yang mereka itu bakit dusta terhadap para rasul. Ya bakit dusta terhadap para rasul ni, dia bakit di dasar, bukan ya bakit di peribadi Nabi Muhammad SAW. Kita faham molek sini. Musyrikun ni jawab beza di antara dasar ataupun perjalanan dengan peribadi seseorang. Ayat kata dia guna akal, bijak, bukan makna bodoh-bodoh mereka ni. Nampak dah tu? Bukan makna kata mereka tak guna akal. Mereka tolak, mereka tak mau nak terima, mereka itu berpaling daripadanya, iaitu apa? Iaitu daripada ajaran. Ajaran Nabi kita ni, hak musyrikun tak boleh terima ni, dua perkara. Yang pertama kita orang Islam ingat molek, ngajilah Quran sebuah, ngajilah hadis Nabi semua, inti duk di dua kalimah ni. Perhati molek, faham baik, kemudian kita itu tani di dalam akal fikiran kita, di dalam jasad kita perkara tersebut. Musyrikun dia boleh terima belaka daripada Nabi SAW. Sama ada budi pekerti Rasulullah SAW, dia boleh terima. Baka Nabi Muhammad SAW, dia boleh terima. Kedudukan Nabi Muhammad, dia boleh terima. Cakap Nabi Muhammad, dia boleh terima. Semua tak ada boleh kita nak mempertikaikan. Nak tak boleh. Cetik mai dah sia kata. Kita nak pertikai tak boleh. Akan tetapi yang dia tak boleh nak terima, satu, Nabi Muhammad mengajakkan mereka itu kepada mengabdikan kepada Allah Ta'ala hal keadaan tunggal. Satu. Satu, mula-mula hak tu dia tak boleh terima. Nampak tak? Dia tak boleh nak terima sama sekali ibadat dia, doa dia, rokok sujud dia, menazar dia, tawassul dia, istirasah dia, syafaat dia, nak wiklik pada Allah Ta'ala hanya jua, dia tak terima. Syarat ni dia terima tak boleh. Dia kena ada juga hak lain. Dia rasa tak sudah. Kalau sebut Allah Ta'ala hanya jua, tak sedap. Nampak tu tak? Apabila disebut Tuhan satu, dia digetar hati dia. Apabila sebut Tuhan serta yang lain, dia berasa gembira. Berasa gembira. Itu sifat dia. Mula-mula sekali. Sebab tu ia kata kepada Nabi, aja'alal alihata ilahan wahida, inna hadha la syai'un ujab tu. Nak jadi Tuhan yang satu ke lagu mana Muhammad? Pelik sangat buat ajaran ni, urusan buat pelik ni lagu ni Muhammad ni. Tok nenek kita tak biasa wari lagu ni. Orang tua kita tak biasa wari ni, pecah belah masyarakat biasa ni. Tu. Sebab mereka ini ia tak boleh nak terima, di dasar. Kita faham molek nah, bukan tak boleh nak terima di diri. Terkadang diri kita tengok Allah, diri Nabi Muhammad, puak ia tengok tu sempurna cukup lekat. Sehingga ia gelar Muhammad ni dengan Al-Amin pula. Apa lagi? Nampak tak? Muhammad bijak sungguh. Muhammad boleh buat begini sungguh. Tapi tu. Tapi dok bawa ajaran bukan hak orang tua kita. Dok bawa ajaran hak bukan tok nenek kita. Bawa ajaran yang memunahkan suasana masyarakat kita dan sebagainya.
Hak tu hak ia tuduh. Hak tu hak ia telah terima daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pun sepatu nah. Kita pun sepatu terkadang semua perkara hak berlaku mari ya lagu tu. Terkadang bukan peribadi orang tu hak dok royak tu, dia tak boleh nak terima. Boleh terima molek belaka, tapi ajaran. Tu dia. Tu ciri-ciri dia tu nak kita faham. Kemudian satu lagi hak dia tak boleh terima daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa nama? Iaitu mati bangkit akhirat hisab. Dia tak boleh terima. Makna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat kata apabila kita wafat mati pasti kita kena dibangkit hidup kelik semula. Tak boleh jadi dia kata. Dua inti ni dia tak boleh terima. Dua rukun ni boleh kita kata, dua asas ni boleh kita kata, dua ajaran ni boleh kita kata, musyrikun tak boleh terima. Tak boleh terima. Ni kita faham apabila kita faham sining jelaslah kita. Maka orang Islam tadi itu hak nak bangkit jadi tetap molek dua perkara tu. Beriman mengasahkan Allah Ta'ala dalam masalah mengabdikan ibadat kita, serta kita percaya kata di sana mati hidup kelik mana ada hari akhirat. Hak tu. Sebab tu Tuhan royak, Nabi royak berapa hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa dia beriman dengan Allah dalam arti mengasahkan Allah dan beriman dengan hari kiamat dia. Ni inti. Dia tak ada hak lain. Inti dia duduk situ. Nampak ada tak? Asas dia duduk situ. Kalau kita faham sini, itulah Islam kamil. Nampak tu tak? Islam yang sempurna, Islam yang sejahtera. Gitu. Dasar dia duduk situ. Bahawa kita apabila dia ada muka tu, dia boleh sekat banyak perkara. Nah, dia boleh sekat diri dia banyak perkara. Sama sekali orang apabila ada dua dasar tu, dia tak mendahului dunia di atas akhirat sama sekali. Tak. Dia tak mendahului alasan mana-mana di atas ajaran yang benar. Tak sama sekali. Sebab itulah musuh Allah Ta'ala tu dia takut masa Nabi sebar ilmu agama hari tu lagi. Sehingga orang dah bawa dasar tadi itu, lagu mana? Orang takut sepakat hari ni dah lagi akan datang. Orang takut dua asal. Awak apa? Kerana kekuatan orang Islam, kekuatan umat Islam, dia duduk di situ. Dia duduk di dua dasar kita sebut tadi. Sebab tu kita tahqiq biar molek-molek. Kita mengasaskan diri kita biar molek-molek di atas itu dasar, nescaya kita akan selamat dan berjaya. Tu dia. Lalu puak dia pun, seolah kata bakit bahaung. Bakit dusta, tak berimej terhadap apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa datang mari. Pia musyrikun. Puak dia apa pakat duk gitulah, pakat duk pesel kata, Muhammad god duk royak. Bila nak datang? Bila lagi hang duk royak nak berlaku? Tak biasa duk dengar datuk nenek kita, tak biasa duk kata lagu ni. Berbakar-bakar dah buat kita ni, ulama beramai di sisi kita, tak ada pihak duk royak sebab Muhammad. Ya tak sedi dasar Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Muhammad sorang diri masa tu, sorang diri. Furada sorang. Tapi pendirian Nabi Muhammad SAW tetap molek dan dia itu yakin apa hak Tuhan berikan kepada dia. Dia sebar dengan tak ada paling kiri atau kanan. Terus semata-mata berjaya. Natijah akhir sekali, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Boleh tengoklah orang masuk dalam agama Islam itu berpuak-puak, ramai-ramai masuk. Hal apa? Kerana dasar orang bawa tu ya cerak dan tetap dan teguh. Tu walaupun sorang dua pun tak ada kira. Dasar kena tetap. Kalau tak tetap di dasar ni, Nabi Muhammad manusia, bukan Jibril. Bukan tu, bukan ni, dia manusia. Akan tetapi pendirian dia, cara mikir dia tetap molek. Tu nak kita faham. Lalu apabila mereka ini tak percaya, Allah Ta'ala duk royak kata, cerak mereka ini walaupun tak percaya secara mana, tentu dan tetap kiamat tu akan datang. Tak boleh nak lawan, nak buat lagu mana? Tetap kiamat tu akan datang. Nak buat tak boleh, nak pergi kod lain tak boleh. Faham dah tu? Nak pergi kod lain tak boleh. Sebab itulah Allah Ta'ala kata di sini, kata kerana
hal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghtah. Tu soalan kerana malaikat as-sa'ah di situ makna kiamat, bahawa datangnya hari kiamat terhadap mereka itu hal keadaan baghtatan. Apa makna baghtatan? Makna kata dengan cara terkejut. Mari dengan cara terkejut. Terkejut di sini makna lagu mana? Ahli tafsir kata, yakni dua pendapat. Yang pertama, mati dia dalam keadaan tak beriman kepada hari kiamat dia. Mati, mari dengan cara terkejut, dia tak nak taruh ke apa. Beriman pada dengan Tuhan hak mana syarak pada. Nah, siap sedia amalan dia di atas iman hak dia beriman, pedak belaka. Sampai masa mati ki. Sampai masa kembali ki. Sampai masa habis nyawa ki. Itu makna baghtah. Itu satu. Kerana hadis Nabi SAW, Nabi kata, man mata faqad qamat qiyamatuhu. Siapa dia mati, maka dia itu menepati kata kiamat itu telah berlaku. Itu makna gitu. Setengah daripada alim ulama kita, ia kata gini, ia kata baghtah di sini daripada anak cucu mereka yang tak beriman dengan Allah Ta'ala, tak beriman dengan Rasulullah, tak beriman dengan hari kiamat dia. Dua. Makna kata anak cucu mereka ini kiamat akan berlaku di atas dia dalam keadaan dia tak beriman. Seolah kata dua pendapat tu boleh kita sipai taruh duk satu pada satu tempat. Tak ada jadi belawai siapakah kita tak boleh nak berhimpun. Gitulah kalau kita tengok pendapat-pendapat daripada apa yang dijelaskan oleh warasatul anbiya lagu tu. Wahum la yash'urun. Wahum la yash'urun. Makna kata wahum la yash'urun ni makna lagu mana? Kalimah baghtah dalam bahasa Arab kita terjemah faj'ah. Faj'atan. Bahasa kita makna lagu mana? Makna kata dengan cara terkejut. Mai kat kit. Kalau bahasa siaga makna kata tak boleh kita nak telitah berlaku. Tu salah. Tak telitah kata benda ni berlaku. Ya gitu. Itu makna baghtah. Hak ni hak takut ni. Sebab itulah kita kena siap sedia sokmo-sokmo tu. Kalau tak siap sedia ya tak boleh lah sini ni. Wahum la yash'urun. Makna lagu mana wahum la yash'urun? Makna kata wahum la ya'lamuna bimaji'iha. Mereka itu tak mengetahui bilakah nak datang hari kiamat. Bilakah nak datang hari kiamat. Bilakah nak datang. Ya kiamat ni supaya ajal lah. Ajal. Pihak ajal nak mana kata sakat te umur kita. Kita tak tahu tak bila. Tapi mati sungguh tak? Mati sungguh. Kiamat pun seperti tu. Datang sungguh tak? Datang sungguh. Tapi bila? Tak tahu. Bahkan kita kacau nak pergi tahu pun benda tak boleh kita nak boleh mempertahankan. Nak boleh tahan tak tahan kita. Sebab tu Allah Ta'ala daripada rahmat dia ikhfa'kan. Seolah kata dia tutupkan di atas kita, tak sebab kita tahu kata bila ajal kita. Tak tahu. Sebab ia tak kuasa, manusia tak kuasa nak tahu. Apatah lagi nak kita tahu berlaku kiamatnya. Kiamat ni bukan benda yang suka-suka main nak pergi pukul-pukul gambar gitu. Bukan. Kiamat mana rutuh segala-gala langit ni. Pecah. Apa nama matahari, bulan, bintang, gugur turun daripada tempat dia. Air laut terpancar naik mari. Bumi jadi terharu-haru kucalanan habis. Bukit bukan tubel di atas udara seumpama bulu-bulu. Manusia boleh nak terima lagu tu? Manusia boleh nak tahan lagu tu? Rahmat Tuhan dah tak sewi kita tahu. Tapi Allah manusia agak la hawla wala quwata illa billah. Nak tahu bila hari kiamat? Bila? Musyrikun dulu lagu tu dok tekan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seolah kata nak tahu juga, nak tahu boleh. Nabi kata, "Madza addatta li yaumiha?" Apakah yang mung itu sedia pada hari itu? Mung tak usah tanya tak mari bila. Mung siap sedia gapo tu? Imam mu lagu mana? Ibadat mu lagu mana? Islam mu lagu mana? Ihsan mu lagu mana? Hak tu. Nak mari tak dia tak usah nak gaduh tu bukan kerja mu. Tu Nabi duk royak tapi
Ya orang kurih ni pasal kata tak cidik tapi tak boleh nak hajar. Tak cidik sebab bukan mana tak pandai bercakap. Oh pandai kalau bercakap. Balhum qaumun khasimun. Kan kita dengar ada ayat tu. Cakap janganlah. Sebab tu mulut tak tengok kira sangat. Kecek gitu, kecek gini, gitu lagi ni. Akhir sekali tak ada tubik natijah. Yang mulut ya tak sudah. Tengok pada mana? Budi dia. Tengok pada perlaksanaan dia. Sudah. Boleh tahu. Kata orang ni bijak sungguh kedak. Behar sungguh kedak. Ya kurih ya lagu tu. Apa tu tak? Allah. Alhamdulillah kita ni, manusia kita suka kepada kisah-kisah. Dalam Quran ada kisah. Manusia suka pada orang tunjuk hajat supaya nak dapat kebenaran. Dalam Quran ada muka tu. Seolah kata, mana lagi hak jadi seolah kata tak jadi kita itu tak boleh nak terima pengajaran daripada Allah Subhanahu wa taala melalui Quran dia. Mana lagi? Tak ada. Sebab itulah kita jangan jadi selapuk diri kita dengan pancaran kitab Allah Subhanahu wa taala. Ahli tafsir kata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mentutupkan urusan bilakah nak berlaku kiamat, masa mana nak berlaku kiamat, kerana gapo buat lagu tu. Allah Taala buat lagu tu kerana nak uji kita itu siap dia dengan cara sungguh-sungguh. Tapi dengan sebab kita ni lalai, kita ini ditarikkan oleh tarikan dunia banyak berdoa, tak kira sebab tu sebab ni, terkadang kita jadi lalai. Sebab itulah kita kena calon juga diri kita di dalam majalisul ilm, dalam majlis ilmu, yang mengingati kita dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Fadzakkir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Nak kita takut ke Tuhan, takut pada hari kiamat dia, pasti kita kena ada apa? Kena ada pengajaran daripada Tuhan sendiri. Sebab tu ulama kita kata, daripada ulama Jawi kita kata, makanan roh al-asli yang tidak campur dengan hak tu dan hak ning, iaitu kitab Allah Subhanahu wa taala. Hari ni alhamdulillah orang pakak mengaji, orang pakak buatnya perjumpaan mudarasah terhadap Al-Quranul Karim di situ di sini. Tak boleh dah kita nak dakwa kata kita tak pandai, kita tak tak jumpa dengan orang mengajar, kita tak gitu, tak boleh. Nampak tak boleh nak dakwa lagu tu. Itu panggil dakwa hak lalang, hak belakang, kemunduran hak tu. Tak boleh dah kita nak giduk situ, tak boleh sama sekali. Faham tu tak? Baik. Itulah hari yang Allah Subhanahu wa taala duk royak. Seolah kata mereka ini apabila berlakunya hari kiamat, apabila dia boleh tengok dengan mata kepala dia hari kiamat, seolah kata dia hari tu sehabis-habis orang panggil kata sehabis-habis cara jadi nadam, sesar sehabis-habis sesar dia. Tapi nak buat apa boleh dah. Sesar kama dia apakah berguna? Kah masa umur duk ada, dunia duk ada, ajaran duk ada, orang nak piping duk ada, asbab ni Tuhan memudahkan, dia tak ambil. Ni masa mereka ini, ni masa Nabi duk sekali. Masa Nabi duk guna lidah dia berdakwahkan, cencuan manusia kepada agama Allah, mengajak mereka manusia kepada agama Allah. Tak terima juga. Tak terima juga. Sebab itulah terima dia bukan kerja kita. Nabi Muhammad pun bukan kerja dia. Kerja dia. Nabi kata, wa innama ana qasimun wallahu yu'ti. Sesungguhnya hanya aku ni kerja bagi ya. Goyak. Alasan gitu, alasan gini, alasan gitu, alasan gini. Bukan tak keras perut buat ni. Keras perut. Nampak tu tak? Dia tak akan tengok hak orang lain, dia tak akan dengar hak Nabi Muhammad. Tak. Ni kureh. Lalu Tuhan royak kepada Nabi kata di atas lidah dia sebagai hadis Nabawi yang sabit daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata kana, wa innama ana qasimun wallahu yu'ti. Aku ni tuju bagi. Allah Taala yang beri.
Alhamdulillah kita sebagai umat Islam boleh terima ajaran Allah Subhanahu wa taala di atas jalan sunnah pula tu untuk nenek moyang kita. Kita banyak berdoakan kepada mereka. Sama ada lagu mana pun kita banyak. Dengan sebab mereka itu kita boleh faham agama Allah Subhanahu wa taala jalan hak benar sungguh. Siratal mustaqim, siratillahi allazi lahu ma fis samawati wal ard. Sungguh Tuhan bagi langit dan bumi, Tuhan bagi kita, sapa kita kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Nikmat besar. Jangan terlupa dengan doa kata Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Doa sama tu. Sama senantiasa. Allahumma ighfir li ajdadina wa jaddatina wa abaina wa ummahatina wa man haqqun alaina wa lana. Doa banyak. Sebab apa? Sebab mereka itulah yang bawakan ajaran kepada kita. Allahumma ighfir li masyayikhina wa ulamaina. Kita banyak doa. Terima kasih. Tu seolah kata satu rupa yang kekal amalan tu kita terima kasih kepada mereka. Bukan sekadar puji dengan mulut manis di mulut, perbuatan perlaksanaan tak ada gapo. Itu bukan muslimun yang sebenar. Muslimun aqwaluhu la yukhalif a'malahu. Makna pendapat dia, perkataan dia tak menyengahi, tak menyalahi perbuatan dia. Buat lagu lain, cakap lagu lain, itu bukan al-muslimun yang sebenar. Baik. Itu makna kata hal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghtatan wa hum la yash'urun. Lepas daripada tu, mari kita tengok satu ayat yang Allah Subhanahu wa taala nak royak hakikat kepada kita. Hakikat ni Tuhan ada royak di awal dah di mana? Di dalam surah Al-Maidah. Tuhan kata wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Ni Tuhan main nak tafsir sini. Jangan kamu capur tangan di atas dosa dan di atas balap takar dan nak jadi fasad ke gapo tu. Jangan. Hak besar sekali gapo? Jangan capur tangan untuk nak jadi sama-sama kufur kepada Tuhan. Jangan ada capur tangan supaya nak lawan ajaran Tuhan. Jangan ada capur tangan supaya nak menolakkan keadilan. Jangan. Ya sebab yang kena capur tangan juga nak buat benda-benda pasal tu. Lalu Tuhan nak royak hakikat orang yang buat lagu tu. Di atas muka dunia hari tu dia buat pekerjaan lagu tu. Akhirat esok nak jadi lagu mana orang pegang tangan pasal tu? Pasal mana? Pasal kata ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Nak jadi lagu mana? Ya bahasa dia lah. Hakikat dunia ni tepat kita nak siap sediakan. Hakikat akhirat tepat balasan. Tuhan royak belaka. Sebab tu Tuhan tak seriduk balah dah dapat Tuhan esok tu. Qala la takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil 'abid. Hayalah. Hari ni mu jadi balah manusia dapat aku royak dah hari tu ke? Dalam kitab Tuhan aku, dalam kitab aku royak dah hatta rasul lagi. Kama dia para warasatul anbiya, alim ulama, pendakwah, khatib, bilal, imam, dan ahli jawatan masjid duk royak belakang dah. Kalau nyo royak sungguh, kalau tak royak hak tu kena tanya. Sebab tu pegang amanah satu perkara ni berat. Pegang amanah satu perkara ni berat. Hari ni tak sabarlah. Aku kata lagu mana, aku kata gitu. Allah masturna fawqal ardi wa tahtal ardi wa yawmal ardi alaik la tafdahna baina khalqika wa la baina yadaik. Benar kita apabila kita baca benda-benda lagu ni. Sebab apa? Sebab kita ambil diri kita duduk dalam tu. Pasal nak ambil orang lain, kita ambil diri kita duduk dalam ayat hak tu ayat tu. We duduk dalam tu. Hak tu hak molek sekali. Nampak tu tak? Ajaran Islam bukan duk dia orang tu, bukan duk dia orang ni. Tu. Ajaran Islam duk di ajaran dasar dia.
Duduk di keterangan bukti. Ya duduk situ. Jangan biasa kata, oh, orang tu duk buat mari lama dah. Oh, orang ni gitu. Oh, orang ni gini. Tak, hak tu bukan hujah. Itu apa panggil hujah? Orang-orang dulu di kalangan orang Quraisy. Sebab tu mereka tak beriman dengan Nabi tu. Faham tu tak? Kita orang Islam kena faham jadi molek masalah ni. Terutama Islam hak biasa Sunni tadi itu kena faham lagu tu molek. Islam ni adalah Islam yang safi, bersih molek. Ia bergantung molek kepada dasar Al-Kitab was Sunnah atas apa yang dibawa datang oleh ulama ummah tadi itu, ulama millah, ia faham molek situ. Faham molek sini ni, kita jadi jelas supaya kita tak jadi terlari kacing kita dalam masalah kita nak faham agama Allah Subhanahu wa taala. Tengok sikit di sini. Allahumma ja'alna wa iyyakum minal mukhlisin. Lah mana? Tuhan kata al-akhillahu yawma idzin ba'duhum li ba'din aduun illa al-muttaqin. Ya Allah, Allahumma ja'alna wa iyyakum minal muttaqin. Al-akhillah. Mana al-akhillah di situ? Makna kata sahabat-sahabat yang rapat. Kawan-kawan gu hak rapat. Makna kata orang dekat. Jumpa tiap-tiap hari. Kerja tepat tulah. Kerja benda hak tulah. Tu makna al-akhillah tu. Sahabat-sahabat rapat. Bila? Yauma izin. Rapat lagu mana di sini? Iaitu rapat di sini. Rapat di atas nak kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rapat nak membakit dusta terhadap ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rapat dalam arti kata nak menderhakakan terhadap Allahu Jalla Jalaluhu, dalam arti kata nak tolak ajaran Tuhan. Nak tolak ajaran Tuhan. Hari ni pakai dah halal belaka. Halal, reba, dalam rupa reba cerak-cerak. Dia ubah nama jadi apa? Duit bunga. Arak cerak-cerak. Dia ubah nama jadi masyrubatir ruhiyah, benda nak mengeluarkan roh. Berjudi cerak-cerak. Ya ubah kata cara perniagaan baru. Semua. Yang nak usaha ni. Mereka ini adanya gapo ni. Segala alat untuk nak mempertahankan benda-benda tersebut tadi. Segala-gala alat. Sebab itulah kita orang Islam. Kalaulah kita tak tahu keadaan dunia jadi lagu mana. Yalah tak apalah. Kita kata kalau benda tu tak sampai kita, okeylah. Tapi kalau benda tu sampai kita sendiri pun tak ada ilmu pengetahuan nak buat beza. Kalau termakan dengan itu cara mikir, bagaimana masir kita? Hujung jatuh kita nak jadi macam mana? Situ kita kena kira. Sahabat-sahabat yang rapat pada hari mana? Yauma idzin, pada hari itu, hari kiamat tu. Hari balasan tu. Ya Allah. Hari mana? Hari balasan. Katanya tokoh ulama kita kata tiap-tiap kawan dan tiap-tiap sahabat yang dia itu pegang tangi bukan di atas dasar iman, Islam, ihsan, 3. Ingat molek. Hari kiamat esok dia akan jadi bangkit sama-sama dua ni akan jadi setengah di atas setengah. Sebab itulah al-hubbu fillah wal bughdu fillah yang timbul dalam agama. Kita kasih kepada orang ni kerana Allah. Kita benci kepada orang ni kerana Allah. Nabi Muhammad SAW dia tak ada benci pun Abu Jahal, Abu Lahab pada asal kejadian ataupun asal keturunannya. Dia tak ada benci situ. Tapi dia benci pada ajaran yang dibawakan oleh dua orang itu. Itu panggil wala wal bara' dalam Islam tu. Kita kena kasih ke siapa, kita kena lepas diri kita daripada siapa. Kita kena tahu. Ni tepat dia. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala royak lagu tu, ulama kita tolong kita. Ulama ni dia kerja dia nanti menolongkan, mencerahkan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kerja ulama.
Kita kena faham kata, siapakah ulama? Bukan mana orang ulama boleh pakaikan subek. Nampak tak? Boleh pakai baju 2, 3, 4 lapis ke? Boleh mengajar ke? Boleh baca Quran ke? Baca tafsir ke? Baca tu, baca ni ke? Boleh ga tu, boleh ga ni. Itukah ulama? Kalau kita faham situ saja tu membawa ada kekurangan dalam masalah kita faham. Ulama ni mereka yang nak pipingkan tangan kita ni kepada Allah Ta'ala dan Rasul. Sudah. Pak kita boleh tahu kata dia nak piping kita pergi kana. Dia bawa tu pergi jumpa dah dengan ayat Quran. Jumpa dah dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hak sabit daripada Nabi. Kalau piping pergi suruh kita pergi gantung di deher hak mana? Di deher hak pahu. Kita nak gantung dak tak faham kayu tinggi. Misal kata orang pegang tangan kita ni gantung sini. Hajar cara bergantung tapi bergantung di deher pahu. Kita nak bergantung ke tak? Kita tak bergantung. Supaya tu. Nampak rupa tu supaya dengan ulama dah heret kita so gantung pada hadis maudhu'. Ni bukan. Nampak dah tu? Heret tangan kita supaya nak gantung pada ajaran hak tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, tak ada dalam faham Islam hak kena. Tak boleh tak kena. Ya kira di dasar bukan mana amma pada ulama amma, mereka itu pada ulama mereka itu masing-masing duduklah. Ini pakai hujah kureh dulu. Muhammad mun nak bawa lah. Aku ada ulama aku. Walid ibn Mughirah lah. Utbah lah. Orang tu adalah orang ni. Banyak. An-Nadr bin Haris dan sebagainya. Akan tetapi, hujah lagu tu kena tak? Tak. Jangan kita terpedaya dengan itu. Tak boleh. Daya dengan hak tu salah kita. Ini ni kewajipan hak diri kita. Kewajipan hak diri kita. Yang kita nak bawa diri kita pergi jumpa dengan Tuhan apabila turun ke bumi esok. Man rabbuk wa man nabiyyuk wa ma dinuk. Hak tu kita boleh jawab. Apa jawab dengan apa? Amalan dan iman. Amalan yang bina di atas iman yang safi, bersih. Daripada Allah Ta'ala dan Rasul. Dengar siapa apa tak apa. Nah, siapa dia mengajar, dengar. Kita ada masalah. Tapi syarat tak ada dasar tadi. Sebab ya supaya kalau orang yang sesatu dasar Islami hak sungguh, hak benar sungguh, ya sama. Sama-sama beramal pada hadis yang sabit. Sama bergantung kepada ayat Quran yang nyata lagi jelas. Jangan duk royak kata ayat sifat ni ayat mutasyabihat sebagaimana ahli penyeleweng duk royak tu bukan. Makna kata ayat yang jelas. Nampak tu tak? Hak jelas mari hak Tuhan royak tentang hadiah. Okey, tak ada masalah. Sebab tu kita kena dengar we jadi banyak orang. Dengar we jadi ramai. Dengar we jadi banyak-banyak kali. Kamu ingat. Mikir. Tu cara dia. Barulah kita itu selamat. Barulah kita itu jadi mulia. Barulah kita itu jadi terlepas daripada apa nama? Terlepas daripada penyelewengan yang berlaku sekarang. Situ tepat nah. Berita-berita angin ni kita jangan dengar. Itu bukan hujah syarak. Dengar daripada orang tu kata, Datuk ni royak. Gitu gini. Kalau hak pesen sakut pahak dengan dunia, dengar tak ada apa. Pedah cara kita nak menani lagu mana. Cara kita nak menyaku lagu mana. Cara kita nak menoreh, memotong lagu mana. Okey, tak ada masalah. Cara kita nak koyak lagu mana. Cara kita nak prerup lagu mana. Cara kita nak proseskan buah-buah kita lagu mana. Okey, tak ada masalah. Ad-din, ada apa agama? Jangan. Kena dengar daripada Allah Ta'ala dan Rasul. Alaihissalatu wassalam. Ulama mana-mana, waris situ. Okey. Dalam ijmu' duk situ dah. Qiyas duk situ dah. Masalihul mursalah apa nama duk dalam tu belakang dalam. Nampak tu tak? Tu tepat yang kita kena faham. Jadi jelas. Jadi sungguh dalam masalah kita nak faham. Kalau kita tak faham sini, nescaya kita seolah kata faham agama tak jadi sempurna lagi. Nampak tu tak? Berita angin, jangan. Tak boleh. Berita angin nak gantung lagu mana urusan agama. Kalau urusan usrah, urusan keluarga. Aku dengar daripada orang tu, hak suami, hak isteri pun aku dengar daripada orang tu kata mung lagu ni, hak ni pun mung lagu ni. Pecah bih.
pelaga sama sendiri. Ya tak boleh. Sebab tu ia dalam agama kita tu kafa bil mar'i kadhiba ay yuhadditha li kulli ma sami'ah. Memadai dah kata orang tu orang pendusta kalau ia dengar, kalau ia cakap semua ia dengar. Tak boleh lah agama kita. Bagaimana kita ni rupa tok guru, rupanya apa nama tok babo, rupa tu rupa ni. Amba apa tak ada dengar kali, dengar orang dengar. Waktu baik mari, nampak tu dah, waktu baik masalah mari, orang pakat turun. Moga kata awal belakang ni. Tu masalah. Lepas tu dah jadi buku panah sama-sama orang Islam. Tu itu mana. Nampak tu dah, ni cara yang kita kena jadi faham, jadi molek di sini. Supaya kita itu tak jadi kelang kabut dalam masalah faham hukum agama kita. Baik. Sikit lagi insya-Allah. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduun illa al-muttaqin. Pia kata al-akhilla tadi tu man haula. Hadul lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siapa? Yang pertama Umayyah ibn Khalaf. Umayyah ibn Khalaf dengan Utbah ibn Abi Ma'id dan Walid ibn al-Mughirah dan As ibn Wa'il, Abu Jahal ibn Hisham dan An-Nadr ibn Harith dan Hafs ibn Mughirah dan Utbah ibn Rabi'ah. Ingat tu nama-nama ulama kita tulis sebut tadi tu ulama nama-nama mereka yang pegang tangan untuk nak kufur dengan Allah Ta'ala. Mereka yang nak sekat ajari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka yang nak menghalangkan manusia daripada turut jalan ni hak benar. Kan? Cuba bagi kaji tengok Pia Umayyah ibn Khalaf. Kalau kita tengok dalam ayyamil jahiliyah, dia ni adalah tokoh besar. Berilmu. Ada muka dalam masyarakat. Kalau bahasa kita agak, kalau bahasa Malaysia agak ton lah. Fuak pesing tong, datuk lah kalau kita kecek. Orang Melayu kita ngetok lah, fuak tok di depan, tok gapo apa kata lah. Kalau sebut tu takut kena orang tu orang ni. Kita kira ambil. Nampak tu tak? Lagu tu. Pesek tu. Uqbah ibn Abi Ma'id ni pun jelas juga. Walid ibn Mughirah ni besar benar. As ibn Wa'il jelas juga. Abu Jahal ibn Hisham. An-Nadr ibn Haris. Ni hak hujah dengan Nabi ni, hak bantah kalian Nabi Muhammad SAW. Dan Hafs ibn Mughirah dan Uqbah ibn Rabi'ah. Buat dia aja. Seguguk mari. Satu jumlah, satu kumpulan. Mari buat apa? Mari kerana nak menghalangkan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puak ning lah yang dapat sehat, orang Quraisy tak boleh nak beriman, puak ia ada pertahan. Dapat sehat ke apa? Seksa lagi hari akan datang. Puak ni. Puak tok guru ni, puak tok guru, tok lebar zaman tu. Hak pesen dah halangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takut orang Quraisy tu ikut Nabi, puak dia dok muluk. Puak dia dok mikir, dok muluk, dok buat cerita angin, berita angin gitu dan gini, puak dia. Bukan orang biasa lah hak buat tu. Nampak tu tak? Ada dengan nahung sorah balarah cukup lekat. Nah, ada dengan nahung, ada dengan sorah, ada dengan balarah, ada dengan mantik, ada tu, ada ni cukup lekat. Tapi tak ada cahaya daripada Allah Ta'ala dan Rasul. Hak tu ya masalah. Hari akhir esok jadi lagu mana puak ni tu hari raya? Yauma idzin ba'duhum li ba'din aduun. Allah. Pada hari kiamat esok, setengah mereka itu bagi setengah jadi seteru pergi mari. Jadi seteru pergi mari. Makan sama sendiri. Allahu Akbar. Tu hari raya ke? Tu hari raya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala raya adalah Quran dia. Ada lagi ke tempat tu hari raya menyata lagi? Ya ada.
ayat ni al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduun illa al-muttaqin. Kita kembali ayat tadi itu kepada satu ayat daripada suratul Ankabut ayat 25. Siapa dia ada Quran buka tengok. Ni hak ulama kita duk royak belakang dah ni. Lama duk pehel kata, sedap tafsir ambil ayat tu ayat ni. Hai, tak ada hak kita pun. Kita ambil daripada hak ulama kita belakang. Cuma kita ambil hak ulama duk di atas bantas hak sunnah, ulama hak pro jalan ni salah. Tu ya. Hak jalan ni khalah ambil juga selama mana tak menyengah jalan ni hak salah. Okey, kita terima. Tu majlis kita tak lagu tu. Nampak tu tak? Jalan kita ada kebebasan untuk kita nak ikut. Apa dasar kita mengajak pada situ? Kerana mereka ini adalah ulama tua. Mereka ini adalah banyak ilmu daripada orang Ahmadiyah. Mereka ini berbudi bahasa dengan orang Ahmadiyah. Kalau tak ada mereka, tak sebab mereka, ilmu nak ambil dah. No. Sebab tu kita klik tengok denu katik. Kita bangga dengan mereka seumpama ni. Tu tak? Tu dia. Lalu Tuhan kata dalam ayat yang ke-25 suratul Ankabut, Tuhan kata, "Innamattakhadhtum min dunillahi awthanan mawaddata bainikum fil hayatid dunya." Allahu akbar. Nyata molek Tuhan raya. Terang molek, jelas molek. Hanya sahaja mengambil oleh puak-puak kamu lain daripada Allah Subhanahu wa taala sebagai awthanan. Awthan makna kata benda yang ibadat lain daripada Allah Ta'ala. Salah kata kasih saya lain daripada Tuhan. Sebab masalah kasih dan benci ni salah satu daripada cabangan iman di sisi ahli sunnati wal jamaah. Kasih kepada siapa? Sebab tu Nabi pun alaihi salatu wassalam dia pernah kata, al-mar'u ma'a man ahab. Seorang itu akan boleh dapat nasib dia serta mereka siapa yang dia kasih. Supaya kita ni kalau nak adu dengan amalan para sahabat dan tabi'in, kita tak boleh nak adu. Tapi terkadang dengan sebab kita kasih kepada mereka, darajat kita itu jadi naik. Sebab kasih ni amalan qalbi, amalan hati. Nampak tu tak? Sebab itulah kita orang Islam yang sebenar hak duduk di atas dasar Alkitab wa Sunnah ialah gitu. Ya, kita boleh bangga dengan diri kita, bangga dengan jalanan kita, bangga dengan cara faham kita. Apa? Kerana inilah jalannya yang benar, jalanan yang betul, jalanan yang nak membawakan kepada kelulusan dunia dan akhirat. Mawaddata bainakum fil hayatid dunya. Jadi kasih saya salah satu di antara mereka pada hidup pada dunia. Kasih saya di atas apa masa duduk dunia dulu. Kali saya di atas masalah nak kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak menghalangkan jalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak mesekakkan jalan-jalan orang-orang Quraisy nak ikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. La haula wala quwata illa billah. Amalan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Pekerjaan ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Akan sampaikan kepada hari yang Allah Ta'ala bangkitkan hari kiamat, akan ayat ni akan tetap ada. Ila ayyarithallahu al-arda wa man 'alayha. Hingga habis dunia ni. Hancur alai ni, ayat ni. Hingga hari tu. Ya Allah. Kasih saya duduk atas dunia benda tak kena. Pakat kufur ke Tuhan. Thumma yaumal qiyamati yakfuru ba'dukum li ba'din. Kemudian apabila sahabat tu Tuhan hari kemudian thumma lagi akan datang hari kiamat esok, pakak kufur setengah di atas setengah. Gapa kufur di atas setengah sini? Setengah kamu dengan setengah, yakni melepaskan diri. Mung hak salah. Hak ni kata mung hak salah. Nak buat kan? Duk dunia hari tu orang suruh
beriman dengan Tuhan, jangan duk buat benda hak pesing nak kufur kepada Tuhan dan sebagainya. Tak dengar. Banggalah hidup di atas dunia ni. Nampak tu tak? Orang putih tu, orang barat ni pegang tangan orang barat ni menghatamkan ataupun membinasakan negara muslimin. Peracurkan masjid, peracurkan tempat anak yatim, peracurkan situ, peracur sini. Kukupsi hak besar-besar dunia. Kan kita dah tengok dalam berita tu. Lagu mana jadi? Jelah. Masuk dalam ni. Sukalah buat dia nampak balah depan terkadang, nampak balah depan tapi bawah tanah ni pegang tangan gitu. Capua boleh buat dia untuk nak membinasakan umat Islam, negara Islam. Hari ni tak main lagu tu. Nah, tumpah darah ada lagi, bukan tak ada, tapi cara nak putarkan cara memikir. Hanya guna pesing-pesing apa nama anak cucu Walid Ibn Mughirah ni, ulama-ulama pesing ni. Nampak tu tak? Royak. Hak ni pun halal, hak ni halal, hak ni halal, hak ni halal, halal tu licin dah. Hak cerak-cerak, hak imah kita, hak tok-tok guru kita, hak ulama-ulama atas-atas dulu nak pakai kata haram, yang sekarang di halal belaka. Tu dunia. Nampak tu tak? Tu dunia. Sebab itulah Allahu Akbar. Minta jauh daripada fitnah hadap berlaku. Daripada fitnah hadap berlaku. Wa yal'anu ba'dukum ba'da, dan melaknat setengah di atas setengah. Dia pakai jadi salah, melaknat setengah di atas setengah. Nak buat kan? Dunia ni pakak sukalah. Tapi apabila sampai hari ni, hari kiamat esok, laknat setengah di atas setengah. Lepas diri setengah di atas setengah. Hak besar sekali syaitan lepas diri petai lagi. Nah, lepas diri aku ni tak kena mengena dengan kamu. Inni bari'um minkum. Aku lepas diri. Inni akhafullaha rabbal alamin. Aku takut pada Allah Ta'ala. Ya lagu tu lah. Kalau kita tak guna akal fikiran, jangan duk buat puak dalam masalah agama. Jangan duk buat puak dalam masalah kita nak menerimakan benar-benar. Jangan duk buat puak dalam masalah kita nak terima ajaran yang betul. Jangan. Ya tak boleh main puak masalah ni. Masalah nafsi, sendiri. Kita pelakat terima benar-benar. Satu di atas benar-benar. Hak tu hak kena. Allah payah. Nampak? Kecek je nampak mudah tapi payah. Dan kadang nampak cerak-cerak ada hak Muhammad royak ni benar. Tapi puak ulama tadi duk sekat. Tak boleh. Hai, tak boleh. Duk tak boleh gitu. Akhir sekali nawar lagu mana? Mari jumpa dengan Nabi Muhammad. Muhammad kalau mu nak lagu mana aku nak cari belakang. Cuma berhenti. Mu ni orang lebih ni berhenti. Akhir sekali Nabi Muhammad kata, "Tak, aku tak boleh nak berhenti." Awak rancangan nak bunuh pula. Ya lagu tu lah. Itulah orang yang kata sunnatullah ada berlaku atas muka bumi kita ni, ya lagu tu. Tak boleh nak lari. Tengoklah di mana, bacalah berita, dengarlah gapo pun ahwal muslimin, ahwalud dunia lagu tu. Keadaan dunia, keadaan orang Islam lagu tu. Wa yal'anu ba'dukum ba'da, akhir sekali wa ma'wakumun nar. Hak ni hak tafsir. Kita apa tafsir dengar benar-benar lagu ni. Tapi baca hak Tuhan suruh baca. Tepat kediaman bagi kamu iaitu neraka. Nas'alullah ta'ala wal afiyah. Nas'alullah ta'ala as-salam wal afiyah. Tak hajam. Allahumma ajirna ajma'in minan nar. Nah, doa banyak hak tu lepas subuh. Kita doa 7 kali, lepas maghrib doa 7 kali. Sebagaimana wasiat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Hadis tu dok sekadar hasan insya-Allah taala. Boleh kita buat amal. Kemudian wa ma'wakumun nar. Sekadar tu wa ma lakum min nasirin. Dan tidaklah bagi kamu itu lagu mana? Ada pertolongnya. Tak ada pihak boleh tolong. Kalau mung keturunan ni mana-mana pun, mung keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak boleh. Nabi tak boleh tolong. Nampak? Nabi tak boleh tolong. Malaikat tak boleh tolong. Siapa pun tak boleh tolong. Satu makna kata wa ma lakum min nasirin. Dekat Tuhan tak beri tak sah.
wa kam min malakin fis samawati wal ardi la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha'u wa yarda. Betapa ramai malaikat yang ada atas langit dan bumi ni tak boleh kuasa nak syafaat siapa-siapa pun tak boleh. Malaikat setelah daripada Tuhan izin dan Tuhan redha. Lepas tu kita tak ada sebab-sebab langsung nak Tuhan tu redha, Tuhan itu izin enggak. Kena dah lah. Tuhan kata wa ma lakum min nasirin. Hari ni tak ada apa. Pangkat pun hilang, anak pinak pun hilang, harta benda pun hilang, ilmu pengetahuan pun hilang. Sebab apa? Sebab tak ada ambil muka ni membantukan kebenaran. Tak ada. Hei mereka yang Allah subhanahu wa ta'ala beri pangkat tinggi-tinggi dalam dunia ni, gunalah pangkat tadi, nikmat tadi untuk membantukan agama Allah subhanahu wa ta'ala sekadar mana kita mampu dan mungkin. Mungkin kita buat tak buat. Jangan kita ada muka tu tapi kita tak bantu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sama sekali, kerana itu adalah kemusnahan, kebinasaan di dalam hidupan kita. Nampak tu tak? Ni tempat-tempat yang kita kena ambil tahulah di sini. Itulah dulu pada perjumpaan kita insya-Allah pada pagi ini. Illal muttaqin, kita akan masuk sama pula malaikat orang yang bertakwa. Lagu mana rupa dia, siapa yang dikandaki di situ, insya-Allah kita akan masuk pada perjumpaan kita yang lagi akan datang. Yang lagi akan datang. Kalulah hari ini akhir daripada bulan Syaban, insya-Allah lah kita pakat berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita pakat sambuti bulan Ramadan al-Mubarak. Nah, kalau Ramadan itu esok nampak anak bulan, malam ni pakat kita tarawih lah dengan cara sempurna lah. Insya-Allah kita buat amal sempurna. Ingat kata Ramadan ini dia adalah satu tatamu daripada Allah Subhanahu Wa Taala menemui kita, mai cari kita, nak uji kebaikan kepada kita. Situlah kita pakat kita sambut dia dengan iman, dengan amal ibadat, dengan Islam yang bagus, dengan ihsan, dengan perkataan yang molek, dengan cara kita maaf setengah di atas setengah dan sebagainya, supaya kita itu dapat berjaya sebagaimana sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berjaya maridah. Maka pada pagi ini marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala membukakan taufik kepada kita, boleh kita menerimakan pancaran cahaya isi kandungan Al-Quran kita telah dengar tadi. Dan jangan kita terlupa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Pada musim kebaikan kita ni, mari kita pakat membantu ke pengajian kita dengan tenaga, dengan harta, dengan doa supaya kita itu boleh selamat diri kita dunia maupun akhirat nanti. Janganlah kita bakhil terhadap perkara tersebut, kerana orang yang bakhil sesungguhnya ia bakhil terhadap dirinya sendiri. As'alullah subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ula ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.